Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini berjumpa lagi dalam kelas online Cikgu Zulia. Kita akan membincangkan berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama masih lagi tajuk mikroorganisma, tetapi kita akan terus kepada standard kandungan 1.2 iaitu mikroorganisma yang berfaedah. Yang kedua standard pembelajaran, itu kena betulkan, itu standard pembelajaran di bawahnya 1.2.2 menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Kita teruskan dan saya harap murid-murid bersama-sama dengan saya pada hari ini dengan buku teks anda di muka surat 28. Jom kita teruskan. Lihat buku teks di muka surat 28. Akan dapat tajuk ini. Anda boleh lihat mikroorganisma berfaedah. Aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Di sini dipaparkan ada beberapa sektor yang boleh dibincangkan berkaitan aplikasi mikroorganisma dalam kehidupan harian. Antaranya kita lihat di sini dibincangkan tentang 3 sektor, 3 bidang. Sektor yang pertama adalah sektor perindustrian, yang mana beberapa jenis mikroorganisma yang digunakan. Maksudnya mikroorganisma ini digunakan dalam sektor tersebut. Contohnya dalam sektor makanan, dalam perindustrian bahagian makanan, kita gunakan biasanya yeast. Biasanya kita tengok dekat dapur rumah kita pun ada yeast. Digunakan untuk buat kek dan sebagainya. Dalam perindustrian perkilangan pun sama, sektor makanan. Baik, minuman ada Lactobacillus bulgaricus. Itu adalah jenis mikroorganisma juga digunakan dalam minuman. Cuba kalau kita beli minuman ke minuman bertin ataupun minuman air kotak dan sebagainya, cuba lihat vitagen ke semua, kita lihat apa yang terkandung di dalam ingredient bahan-bahan yang disediakan. Kemudian barangan kulit, ada bifidobacteria, dan juga Lactobacillus subtilis dalam barangan kulit. Antara nama-nama ataupun jenis mikroorganisma yang digunakan dalam perindustrian. Dalam sektor pertanian, kita lihat dari sektor pertanian pula. Dalam bahagian pencernaan haiwan ada Bifidobacteria sp, dalam bakteria penitratan, Nitrobacteria sp dan Nitrosomonas. Itu dalam pertanian, antara nama-nama mikroorganisma yang berfaedah dalam bidang pertanian. Dalam perubatan pula ada mikroorganisma jenis DNA recombinant E. coli. Dalam hormon seperti insulin. Di mana guna insulin? Apabila seseorang itu mengalami diabetes, kena suntik insulin dan sebagainya, dalam tu ada DNA recombinant E. coli. Baik, dalam antibiotik seperti penicillin, ada mikroorganisma penicillium. Itulah seperti gambar rajah yang tertera di buku teks muka surat 28. Kemudian dalam vaksin, kita pernah dengar tentang virus. Hari ini ramai bercerita berkaitan dengan coronavirus yang belum lagi ada vaksin. Mungkin akan datang vaksin tersebut yang telah dibuat R&D, research and development, mungkin akan diberikanlah kepada semua. Baik, setakat ini masih lagi dalam uji kaji. Baik, hari ini kita lihat dulu rotavirus. Ini antara vaksin yang menggunakan mikroorganisma Salmonella sp dan juga Polovirus. Ini antara mikroorganisma yang berfaedah yang kita guna dalam perubatan. Antara yang telah dibincangkan dalam buku teks. Kemudian kita lihat di muka surat, ini aktiviti, murid juga boleh lihat, klik di web ini, ada yogurt, satu penemuan yang tidak disengajakan telah menjadi produk komersial global. Yogurt, semua orang tahu, minum, boleh beli. Jadi boleh scan QR code ini dan boleh explore lah, jelajah dan juga lihat maklumat yang tambahan. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar.
Baik, ini berkaitan dengan ekoenzim. Okey, melalui penyampaian sistem pertanian. Okey. Hari ini rata-rata kita ke arah kelestarian alam sekitar, yang mana kita menggalakkan penduduk bumi, okey, global ini isu global, penduduk bumi kita akan menggunakan semula sumber tenaga sedia ada ataupun sumber semula jadi. Okey, baik, salah satu daripada teknologi hijau, okey, iaitu larutan pembersih ekoenzim. Okey, ekoenzim. Okey, lihat di muka surat 30. Okey, murid-murid buka muka surat 30 buku teks. Okey, kita lihat apa itu ekoenzim. Okey. Baik, lihat di perenggan yang pertama, ekoenzim adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan, sayur-sayuran yang diolah, okey, melalui proses penampaian. Okey, ada dua jenis yang kita lihat di sini, pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Dan bahan pencuci kimia ini bukan kaedah penampaian, iaitu sebab dia menggunakan bahan kimia. Okey, pembersih ekoenzim ini ialah menggunakan melalui proses penampaian, iaitu menggunakan sumber semula jadi. Baik, lihat di gambar foto 1.7, larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Okey, ada dua jenis pembersih yang berbeza. Pertama menggunakan ekoenzim, yang kedua menggunakan bahan kimia. Dan lihat perbezaan di muka surat 30 daripada aspek proses penghasilan. Kalau kita lihat pembersih ekoenzim, dia menggunakan penampaian sisa pertanian. Pencuci kimia tentulah menggunakan bahan kimia. Okey, aspek tidakkan terhadap lemak dan gris. Jika lihat enzim dalam ekoenzim ni menguraikan lemak dengan gris kepada molekul yang lebih kecil. Okey, manakala pencuci kimia dia adalah surfactant. Dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak. Lemak tu dipecah-pecahkan dan grease kepada buih-buih. Macam kita guna pencuci sabun, basuh baju, basuh pinggan, mangkuk, macam tu. Okey, dari buih-buih dan sebagainya. Jika aspek mudah digunakan, kalau pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Manakala kalau kita lihat bahan pencuci kimia, okey, perlu disental dengan kuat. Maksudnya menggunakan tenaga untuk kita sental lah. Okey, kemudian aspek saliran tersumbat, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Saliran tu maksudnya piping lah, sistem perpaitan. Okey, bahan pencuci kimia pula, buih yang dihasilkan oleh surfactant menyumbatkan saliran. Kerana buih-buih tu macam kat sinki kita lah. Okey, dia akan jadi buih-buih, air lambat bergerak sikit. Macam tu. Saliran tersumbat. Kemudian aspek kos, jika larutan pembersih ekoenzim, kos dia rendah kerana sumber semula jadi. Okey, kemudian jika bahan pencuci kimia, tinggilah sebab dia proses untuk prosedur penghasilan, okey, penambahan bahan kimia dan sebagainya. Okey, aspek penghasilan sisa. Okey, penghasilan sisa ni maksudnya sisa buangan. Maksudnya larutan pembersih ekoenzim ni kurang. Kalau bahan pencuci kimia tu banyak. Okey. Penghasilan sisa. Okey, aspek alam sekitar, jika pembersih ekoenzim lebih mesra alam. Mesra alam ni macam mana? Maksudnya tidak mencemarkan alam sekitar. Kita nak mengurangkan pencemaran alam sekitar peringkat global, bukan lokal, global. Okey, dunia. Okey, bahan pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Contohnya plastik, pembungkusan dan sebagainya. Itu semua diambil kira lah. Okey, baik. Itu sahaja perbezaan yang kita boleh bincangkan antara dua larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia dalam kelestarian alam sekitar. Okey, jadi murid-murid lihat di muka surat 30. Okey, cara membuat larutan pembersih ekoenzim, murid boleh scan QR code tersebut dan tambahkan ilmu anda. Okey, jadi kita boleh lihat bagaimana penghasilan larutan pembersih ekoenzim. Saya percaya di sekolah murid-murid boleh bertanya dengan guru sains masing-masing. Okey, ada satu buku teknologi hijau, bagaimana penghasilan pembersih ekoenzim, penghasilan baju kompos, semua itu dibincangkan dalam buku teknologi hijau di sekolah masing-masing. Ataupun lebih mudah sekarang, kita boleh Google dan search sahaja. Okey, mudah. Okey, dalam kelestarian alam sekitar, buku kelestarian alam sekitar ada dibincangkan bagaimana kita menggunakan mikroorganisma yang berfaedah untuk melestarikan alam. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum.